Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Kita dah habis lebih kurang tafsir surah Ad-Duha. Cumanya di sikit ada pengajaran sikit di ujung-ujung tu. Kita dah cerita berkenaan dengan kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat dia, yang mana dia cerita tentang kisah yang berlaku pada dia. Kenapa? Kerana begitu bergembiralah dengan pelepasan ataupun taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bercerita itu kerana apa? Kerana seronok dengan nikmat Allah Ta'ala, nikmat pengampunan. Ya? Jadi boleh bagi kita untuk bercerita kenapa? Kerana seronok dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, bukan di atas jalan untuk riak dan bukan di atas jalan untuk membangga-banggakan diri dengan nikmat tersebut. Takut. Bismillah. Jadi dan di sana harus bagi seseorang untuk dia mengajak orang lain kepada bergembira dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ke atas diri dia. Ya, supaya orang lain boleh ambil faedah daripada apa yang dia dapat. Contohnya sebagai motivasi. Ya, motivasi untuk kawan-kawan dia setelah dia berjaya mencapai satu tahap perjalanan ataupun satu peringkat dalam peringkat kehidupan, pencapaian yang baik, maka dia bercerita kepada kawan-kawan dia sebagai sumber inspirasi untuk kawan-kawan dia. Ya? Ataupun orang lain boleh ambil manfaat daripada kelebihan yang ada pada dia. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya? Ketika dia menyebut bahawa inni hafizun alim, sesungguhnya saya pandai menjaga dan mengetahui, saya ada ilmu. Tapi kita boleh tengok dalam surah Yusuf ayat 55, kan, sebagai kaitan dengan ini, kan. Surah Yusuf. Ini. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Okey. Dia Nabi Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan negeri Mesir. Maknanya orang yang menjaga bendahari lah. Menjaga segala aset kerajaan Mesir. Kenapa? Kerana dia tahu hanya dia yang layak. Orang lain tak tahu. Dia ada ilmu tentang tu. Ada kepakaran tentang tu yang Allah ajarkan pada dia. Ini hafiz. Aku seorang penjaga amanah. Ya, sifat seorang rasul. Alim lagi berpengetahuan. Jadi letakkan saya di situ. Saya akan kontrol semua. Kan? InsyaAllah dalam keadaan
mana yang kemarau dan sebagainya, kita masih lagi ada bekalan. Ya. Jadi Nabi Yusuf kata, saya orang yang penjaga lagi berpengetahuan lah. Contohnya macam itulah kalau kita kan, kita rasa kita ni di antara kawan-kawan kita semua, kita rasa kita ada kelebihan dalam bab tu. Sebab kepakaran kita bab tu, kita kata tak apa, aku jaga bahagian ni. Kalau kawan setuju lah, aku jaga bahagian ni. Sebab aku tahu nak buat macam mana gini. Sekat apa yang aku ada lah. Kan, sebab masing-masing ada bahagian. Itu maknanya boleh begitu. Bukan dia nak mengangkat diri dia. Nak beritahu kata dia pandai dan sebagainya. Tapi dengan ilmu yang ada pada dia, dia boleh menyelamatkan keadaan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Yusuf tak cakap macam tu, alaihi salam, dengan nikmat yang Allah berikan ke atas dia, itu nikmat penjagaan. Nikmat dia ni orang yang amanah, yang pandai menjaga. Dan nikmat pengetahuan yang Allah beri pada dia, kalau dia tak sebut itu, nescaya orang lain akan ambil alih. Orang yang tak ada pengetahuan, tak ada kepakaran dalam bab tu, dia ambil alih, okay, yang mana dia bukan ahli. Nescaya akan berlaku kekacauan dari sudut ekonomi lah. Kan? Al-iqtisadiyah tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Sebab dia seorang Nabi, dia tahulah. Kan, Allah Ta'ala pasti akan bantu dan jaga dia. Adapun ada hadis yang lain, maknanya Nabi kata kami tak akan beri, kan, kepada orang yang meminta jawatan. Maksud hadis, siapa yang meminta jawatan, maka Allah tak akan. Kalau seseorang diberikan jawatan, Allah akan hantarkan malaikat untuk menguruskan, membantu, meringankan tugas dan tanggungjawab dia. Kalau dia dilantik, dalam keadaan dia tak mau terima, tapi lantik juga, maka Allah akan hantar. Tapi kalau dia minta jawatan tu, maknanya Allah tak akan hantar malaikat itu untuk membantu dia, dan dibiarkan dia terkontang-kanting macam itulah, menguruskan urusan itu sendiri. Itu beza dia. Cuba kita tengok, cek hadis dari sini. Ya. Cek hadis ya. Cuba tengok, ada jumpa ada hadis ni. Ini saya internet ada tak? Okey. Tengok. Mana dia? Sila tulis ni. Tulis lain. Malaku. Kita jumpa hadis tak? Tapi hadis ada. Okey. Ini. Okey. Cik kan? Besar. Okey ni. Oh, ini Syiahnya website. Tapi ada juga hadis, dia berguna hadis ni, betul juga hadis ni. Ya? Hadis betul. Tapi ni website Syiah. Syiah aja. Tapi hadis tersebut tu betul ya, tak apa, kita buka dia lah, sudah buka dia punya web kan. Syiah.
Dah tengok dia sebut lafaz boleh kenal dah Syiah tadi. Dia sebut alaihi salam, Imam Ja'far ke apa tu, confirm. Syiah. Okey, tengoklah di sini. Tak apa, boleh tak apa. Dia cuba lambat kan. Dia teruskan. Ini panjang sangat. Masa azan saya cari. Okey, teruskan. Tadi hari tu Syiah tu betul lah tu. Tak apa. Jadi habis dah bab surah Ad-Duha, kita masuk surah baru pula. Tafsir surah Asy-Syarah. Okey. Surah Asy-Syarah. Alam Nashrah ni lah. Kita bagi dia baca saat. Al-Asy-Syarah. Surah juz amma belakang ni kan. Ikhlas, Kafirun. Mana? Alam Nashrah mana dia? Okey, sabar. Lambat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك tapi Melayu Indonesia وكذلك ما dia baca apa nak? Dia pening, dia sudah pening. Syarah lambat ke je internet. Okey. Tak apa, kita baca balik lah. Ni dah. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okey. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad SAW? Allah cuci dada Nabi kan? Ketika nak Isra Mi'raj, dibelah dada tu, dia ambil jantung dia tu, hati dia tu, maka dibasuh dengan air Zam-Zam. Diletakkan hati dia dalam bekas emas. Bekas daripada emas, dia ambil pada air Zam-Zam, dibasuh hati Nabi SAW. Dibuang darah hitam daripada hati Nabi SAW. Lepas tu baru dibawa Isra dan Mi'raj. Isra Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menurunkan beban darimu, kepayahan darimu. InsyaAllah kita baca tafsir nantilah. Ini terjemahan je. Alladhi anqadha zahrak, beban yang memberatkan belakangmu. Bahasa Indonesia ada terjemah punggung. Ya, jadi tak sama. Terjemahan tak sama. Masuk dia samalah. Jadi kalau bahasa Indonesia dia sebut punggung tu mana belakang. Indun. Ya. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Okey, itu tafsirnya.
Jadi cerita pasal muqaddimah dulu, permulaan sekitar surah Asy-Syarh ni. Mula-mula kita tengok penamaan surah ni, tasmiyah, penamaan surah ini dan penurunannya dan munasabahnya dengan surah yang sebelumnya. Kesesuaian dia kan dengan kaitan dia kan di antara surah ni dengan surah Ad-Duha tu. Baik, di sini kata Syekh hafizahullah, dinamakan dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir dan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Jami' At-Tirmizi rahimahumullah, surah Alam Nashrah. Kebanyakan kitab tafsir dan dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Tirmizi disebut nama surah ni surah Alam Nashrah. Dan dinamakan juga dalam sebahagian kitab-kitab tafsir yang lain, nama dia surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh. Di perkataan syarah ni pun digunakan dalam bahasa Melayu juga. Dan dalam kitab tafsir yang lain pula nama dia surah Al-Insyirah. Alam Nashrah, Asy-Syarh dan Al-Insyirah. Ni kelapangan. Mana dia kelapangan? Sebab insyirah ni kata terbitan daripada syaraha. Baik, penurunannya dia adalah Makkiyah. Ya, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Mengikut pendapat semua ulama, ya, dia adalah surah Makkiyah. Ayat dia ada 8. Kalimah ataupun perkataan dia ada 26 perkataan. Huruf dia ada 150 huruf. Jadi 1500 pahala. Ya. Kan satu huruf 10 perkataan kan? 10 apa? 10 kebaikan. Okey. Jadi kesesuaiannya dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah Ad-Duha. Kaitannya ada kesinambungan daripada surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh. Jadi di sini dikatakan bahawa surah ini dia menyempurnakan bagi surah Ad-Duha yang sebelumnya. Kenapa? Karena kedua-dua surah itu menunjukkan tentang nikmat Allah. Cerita menghuraikan tentang nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pengingatan, mengingatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat-nikmat ini. Dan sebagai taujih. Taujih ni panduan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang sepatutnya dia lakukan. Ya. Bagi nikmat tersebut daripada hak yang wajib ke atasnya. Apabila dia dapat nikmat tersebut, maka dia kena tunaikan hak yang wajib ke atas dia lah. Dia hak yang wajib ke atas Nabi SAW, iaitu al-balagh, menyampaikan tugas dia. Dan beginilah keadaan setiap nikmat ataupun kedudukan setiap nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Yang mana nikmat itu tidak akan sempurna melainkan dengan bersyukur kepada yang memberi nikmat. Dan dengan memberi nafkah daripada nikmat tersebut. Mengeluarkan nafkah dengan nikmat tersebut ke atas orang-orang yang berkeperluan.
yang ada hajat, orang fakir, orang miskin. Ini munasabah dia. Kesinambungan dia dengan surah, daripada surah Ad-Duha sampai pada Al-Syarah ni kan, kesesuaian dia, kaitan antara dua surah itu. Baik. Isi surah ni. Apa dia isi yang ada dalam surah ni? Jadi disebut di sini ada 4 isi lah. Jadi surah ni dia bercerita tentang yang pertama, kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan maqam darjat baginda yang tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, isi dia menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah ni yang banyak. Al-Adidah ni berbilang-bilang, bermacam-macam nikmat Allah ke atas hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam nikmat Allah beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, surah ini dia menceritakan ataupun dia mengisyaratkan kepada dakwah, kan, kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi di Mekah. Yang Nabi ini maknanya menerima kekerasan daripada musyrikin Quraisy bersama dengan orang-orang yang beriman. Kekerasan, ketakutan daripada orang-orang musyrikin yang mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ni turun sebagai menghiburkan bagi Nabi, mengisyaratkan bahawa kemenangan hampir tiba, pertolongan hampir tiba. Dia kita ni tak sentiasa susah. Kan? Orang fakir, miskin macam mana pun dia tak sentiasa dia dalam keadaan dia susah. Kita ingat kita sudahlah dulu kan, kita mak ayah kita susah. Bukan kita semua ni mak ayah kita orang kaya. Okay? Susah. Jadi kita menghadapi kesusahan tu. Tapi kesusahan yang kita hadapi dulu tidak berpanjangan sampai ke hari ini. Okay? Kita dapat banyak kesenangan hari ini. Tempat tinggal, family, makanan, minuman, kenderaan, pakaian, kesihatan. Orang. Gitu. Jadi kepayahan ini tidak akan berterusan. Dia ayat surah ni turun nak isyarat kepada Nabi SAW, sabar. Kegembiraan dia dah hampir dah. Pertolongan ke atas musuh-musuh yang menyakiti itu sudah hampir tiba. Dekat-dekat nak tiba dah. Ini sebagai apa? Tasliyah. Tasliyah ni hiburan. Tasliyah. Kalau dia bahasa TASLYLIYAH. Tasliyah. Tasliyah ni hiburan kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepayahan, kesakitan, kesukaran, penentangan, tindak balas yang menyakitkan. Kemudian isi yang keempat, surah ini mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebab-sebab yang boleh melapangkan dadanya. Okay? Apa dia sebab-sebab yang boleh melapangkan dada Nabi? Iaitu at-tafarruq. At-tafarruq ni maksudnya mengosongkan jiwanya hanya
beribadah untuk Allah Ta'ala saja. Maksudnya jiwa dia dipenuhi dengan ibadah. At-tafarruq ni maksudnya itu aja, ibadah aja. Yang penting bagi dia adalah kehidupan dia semuanya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Ingatkan Islam tentang sebab-sebab kelapangan jiwa. Yang mana sebab-sebabnya adalah penuhkan masamu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala sentiasa. Kehidupanmu, penuhkan kehidupanmu dengan ibadah. Ibadah ni bukan sembahyang puasa sajalah. Seluruh kehidupan itu adalah ibadah. Pergi kerja ibadah, kan? Tidur pun ibadah, makan minum pun ibadah. Tengok pada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ini dia. Dan juga sebab-sebab melapangkan dada, iaitu menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah dia. Sebab apa? Sebab bersyukur. Dia melakukan tugas itu, beribadah hanya semata kepada Allah, menyampaikan agama Allah kepada manusia. Sebab apa? Sebagai bersyukur. Bersyukur di atas apa yang Allah telah berikan kepadanya daripada segala nikmat. Dalam mensyukuri nikmat itu, maka Nabi SAW beribadah kepada Allah dan juga bekerja menyampaikan agama Allah kepada sesiapa sahaja, seluruh manusia tadi. Tanda kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, makna yang ringkas bagi surah ni. Ringkasan makna, maksud bagi surah Al-Insyirah ini, ataupun surah Asy-Syarah, ataupun surah Alam Nashrah. Baik, sini dia cerita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sejumlah nikmat. Dengan firman-Nya, Alam Nashrah, tidakkah kami lapang? Ai alam nuwassi', tidakkah kami lapangkan? Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, laka sadraka, dadamu. Tidakkah kami perluaskan, kami perlapangkan dadamu, yakni jiwamu, li syara'i'id din, untuk menerima syariat agama ini. Mengetahui, Allah Ta'ala berikan kepada Nabi segala ilmu tentang syariat, itu nikmat. Dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi boleh berdakwah kepada Allah. Kemudian Nabi bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Ayat ini juga cerita tentang akhlak ataupun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ni surah tentang akhlak Nabi. Ya. Okey. Dan kami hilangkan daripada engkau, dengan demikian itu, demikian apa? Pelapangan jiwa tadi. Kami hilangkan apa dia? Perkara yang memberatkan belakangmu. Dan kami jadikan engkau, dengan apa yang kami berikan kepada engkau, nikmat itu, daripada segala kemuliaan. Kan Nabi memikul urusan yang berat ni. Urusan menyampaikan agama, urusan menyelamatkan umat manusia daripada neraka jahanam, ni bukan urusan mudah. Payah. Menghadapi berbagai tentangan, bahkan senjata, pembunuhan, peperangan. Jadi kami hilangkan segala yang berat di belakang engkau, dengan kami berikan segala nikmat daripada kemuliaan-kemuliaan, yaitu manzilah rafi'ah, aliyah, kedudukan yang tinggi, kedudukan
makhluk yang tertinggi daripada segala makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqam mahmud, kedudukan yang terpuji yang hanya diberikan kepada seorang saja daripada segala hamba Allah. Sebab itu Nabi kita bila kan kamu dengan azan kamu sebut seperti yang disebutkan oleh muazzin, mana hadis surah. Kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala untukku al-wasilah. Al-wasilah. Apa dia? Al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji, yang tertinggi. Jadi Allah berikan kepada Nabi SAW kedudukan dan maqam yang tinggi lah. Kemudian, jadi apa yang kamu hadapi daripada penentangan, kesusahan dalam menyampaikan dakwah tadi, maka janganlah fala yusnika, janganlah menghalang engkau oleh perbuatan orang-orang musyrikin ataupun musuh-musuh engkau yang menghalang engkau daripada menyebarkan risalah ini, agama ini. Jangan kamu rasa terhalang. Buat macam mana dia pahalang pun buat. Tak boleh nak sampai cara terang-terang, sembunyi-sembunyi. Fatrah sirriyah. Nabi ajak sahabat-sahabat cara rahsia. Pergi berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Maknanya pergi ajar agama di situ. Pergi seorang-seorang masuk. Kan? Dah tak boleh nak mengajar, tak boleh nak cerita. Disekat, ditahan. Macam-macam alasan ada berguna. Kan? Mungkin atas alasan keselamatan. Kan? Atas alasan perpecahan. Macam-macam lah. Jadi Nabi SAW ada strategi. Tak boleh di masjid, di surau, tak boleh surau, di rumah. Menyampai tetap menyampai. Fatrah sirriyah. Kemudian barulah pergi pada fatrah jahriyah. Dah sahabat hebat-hebat masuk, Umar masuk, Hamzah dah masuk dah. Orang musyrikin cuak jugalah. Sebab orang hebat-hebat ni. Kan, kita terima sekarang ni Tan Sri, Datuk, Tun. Kan, pergi belajar agama. Jadi orang tengok orang cuak jugalah. Gitu. Di mana strategi dakwah macam tu. Ada masa kita buat kan secara rahsia, ada masa kita buat cara terang-terang. Supaya dakwah tadi ada kesinambungan, berterusan, tak terhenti. Ini dia. Jadi sesungguhnya bersama dengan kesempitan itu ada kelapangan. Ya. Allah ulang 2 kali kan. Azan dah. Baru pukul 8 minit. Negara lain kot. Kau Somalia. Phuket. Iyalah. Okey. Belum lagi. Tu dekat Phuket ni azan tu. Okey. Jadi maknanya Allah ulang 2 kali. Bersama dengan kesempitan itu ada kelapangan. Ada kemudahan. Bersama dengan kepayahan ada kemudahan. Jadi apabila engkau selesai daripada segala urusan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Maka mana hadapkanlah kepada Allah Ta'ala sahaja, harapkan pada Allah Ta'ala sahaja tentang apa yang ada di sisi Allah. Itu. Baik. Kemudian kita pergi kepada
waqafat ma'a surah. Dipanggil apa? Waqafat ni maksud dia, nak terjemah macam mana? Perkara-perkara penting yang dapat kita ambil daripada surah ni lah. Asal mana waqaf ni berhenti. Beberapa perhentian dalam surah ini, itu maksud dia. Beberapa perhentian dalam surah ini masuk perhentian untuk apa? Untuk tadabbur, untuk penghayatan, ataupun beberapa penghayatan yang dapat diambil dalam surah ini. Baik, yang pertama, berbagai nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah angkat darjat dia daripada segala makhluk. Dia darjat yang tertinggi di antara segala makhluk. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan untuk kau dada engkau? Wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan daripada engkau bebanan engkau ataupun dosa, bebanan, ya, alladzi anqadha zahrak, yang telah memberatkan belakangmu. Wa rafa'na laka, dan kami angkat untukmu zikraka, sebutan namamu diangkat. Semua orang sebut tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat lagi ada orang Islam lah. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa kesempitan yang dirasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana perkara ataupun beberapa perkara yang berkaitan dengan urusan dakwah yang Nabi SAW dibebankan dengannya, ya, dan natijah-natijah yang menyakiti ataupun yang menyakitkan di dalam perjalanan dakwah tadi. Dakwah ni maksudnya ujian kan, kesakitan dan tipu daya ataupun helah musuh-musuh Islam, ya, berkenaan dengan dakwah ni. Jadi surah ini mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dada baginda itu yang berat, rasa berat jiwa ni untuk urusan dakwah ni. Dakwah ni berat. Yang mana Nabi rasa beban tu di atas belakang dia. Rasa nak mikul dakwah, urusan dakwah ni kan. Sebab nak selamatkan manusia ni, nak cerita satu perkara yang pasti tak disukai oleh manusia, yang bercanggah dengan amalan mereka turun-temurun, sembah berhala, minta kepada selain Allah, menyekutukan Allah. Tiba-tiba pop nak bangkit, nak cerita apa buat ni semua ni tak betul, jangan buat. Berat ni, berat. Nak terbalikkan sesuatu yang dah jadi darah daging. Bukan generasi itu dah turun-temurun dah kesyirikan tadi. Bukan satu benda yang senang, rasa berat. Itu dia. Jadi dalam keadaan yang macam tu, rasa keberatan tu, Nabi SAW berhajat kepada pertolongan dan bantuan dan tambahan motivasi. Untuk apa? Untuk meringankan beban tadi, kepayahan tadi, ya, dalam jiwa lah, benda yang dalam jiwa ni. Jadi maka jadilah surah ini sebagai munajat. Okay, munajat ni maknanya bisikan, permintaan yang sungguh-sungguh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada siapa? Kepada Allah Taala lah. Hajat dia bermunajat. Jadi surah ni sebagai munajat Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah.
Ini sebagai menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, "Alam nashrah laka sadrak?" Kenapa nak rasa payah? Kenapa nak rasa susah? Tidakkah kami telah lapangkan jiwamu? Ya? Wa wada'na 'anka wizra, kami dah padamkan daripadamu dosa-dosamu. Nah, ini sebagai motivasi untuk Nabi SAW. Jadi hadis ni yang penuh dengan kasih sayang, yang dia kata Al-Wadud, menyebut berbagai nikmat dan kurniaan yang Allah telah berikan kepada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat itu masuklah waktu. Silakan. Teh. Bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Baik. Okey. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya Allah kata alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan jiwamu? Nikmat. Kan kita kalau serabut kepala, serabut dada kepala ni mana ya? Memang nak buat kerja apa pun tak boleh. Tidur pun tak boleh. Makan pun tak lalu. Nak makan pun tak lalu. Nak tidur pun tak lena. Susah hati, gelisah.
Tapi bila Allah Ta'ala bagi kelapangan, tak kepala lena tu walaupun gelandangan. Tak ada nak fikir hutang, tak ada nak bayar fikir sewa rumah. Tidak buah jabatan dia. Mandi pi surau masjid ke apa ke, hotel ke, pasar raya ke. Jadi Allah bagi kelapangan. Berat, susah macam mana pun kalau orang tengok, susahnya dia ni nampak. Dia tak ada apa-apa pun. Kita ni nampak berat sungguh mata memandang. Tapi ringan bahu yang memikul. Ini nikmat. Orang lain nampak susah, payah. Dia sampai anak 14 orang kerja security ya. Bagi makan apa anak dia? Contohlah. Jadi kita tengok tu jadi kesian pula kan. Sampai sebahagian doktor. Dia marah kalau perempuan dalam saling kan. 5-6 orang. Tak cukup lagi 6 orang. Ni kalau banyak siapa nak jaga lebih-lebih. Marah pula. Dia pula ambil kerja Tuhan. Dia ambil kerja Tuhan. Sebab apa? Sebab dia doktor, dia sibuk. Tak ada sempat belajar agama. Tapi hak dia sempat belajar agama ni, dia kata, silakan. Nak lagi? Silakan. Beranak lagi, nak beranak. Nikmat Tuhan bagi. Orang kata apa? Berat bata memandang. Tapi ringan bahu yang memikul. Pasal apa? Pasal wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Bukan dekat dia hafal ayat tu. Dia praktik tadabbur tu penghayatan dia. Masya-Allah. Itulah dia. Jadi iaitu ay nuwassi'uhu li syara'id din wa da'wah ila Allah. Kami lapangkan dada engkau untuk menerima dan membawa syariat Allah ni dan menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Ajak manusia ke jalan Allah ni. Kan, menghadapi berbagai rintangan. Sampai sahabat tak tahan dah. Kan? Kita tengok hadis Khabbab bin Al-Arat kan? Nabi sallallahu ya. Tengok. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal bil julus. Ini boleh nyanyi Tala'al Badru Alaina. Okey. Nih, kisah ni. Khabbab bin Al-Arat ni kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan dakwah kan sahabat-sahabat kena siksa. Nabi pi tengok macam tu ya. Sumayyah kena siksa, Yasir kena siksa, Ammar kena siksa, Bilal kena siksa. Ramai kena siksa. Nabi kata sabar. Sabran ala Yasir. Inna maw'idakumul jannah. Sabarlah hai keluarga Yasir. Sungguhnya janji kamu adalah syurga. Jadi Khabbab bin Al-Arat ni salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Kan? Dia main jumpa Nabi SAW, dia suruh Nabi berdoa. Banyak cerita dia. Khabbab bin Al-Arat tadi. Dia main cerita panjang lebar, kita Nabi hadis dia. Khabbab. Okey. Panjang. Saya nampak ni saya. Mana dia? Oh, tu dia. Kopi tabuh kat rumah dia. Tak tahu ni. Tapi lain lah. Itu saya baca. Durar. Okey, ni. Kopi pis dia. Ya. Ilmu soal hadisiyah. Ni. Pis. Dia keluar. Enter. Mana tak keluar juga. Panjang sangat. Okey. Ni cerita hadis. Kena tulis ni ya. Ni. Sini. Alah. Ni. Tawas. Atau ni. Delete. Enter. Tak keluar juga. تحت ظل الكعبة. اوكي. تحت ظل. Dia saya tak ingat hadis tu. Nak cerita makna je tak syok. Dia tengok matan hadis kan. Okey. Dia nak guna hadis pula. Khabbab Al-Arat. Panjang dia kena anak rawan. Sorry ya. Tak jumpa jari. Tadi jumpa dah tapi bila tadi dia cerita dia tak memberi matan hadis tu kan. Fuhufira. Sebab perkataan tu banyak. Kira sabarlah. Setiap hari tu jumpa bila lambat lah. Bagi masa kita. Nak cerita satu cerita je. Tak apalah saya cerita makna hadis je lah. Tak ambil matan hadis. Mana hadis dia sahabat ni bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dengan Nabi sedang tidur berbaring di bawah teduhan Kaabah. Ya. Jadi dia mari jumpa Rasulullah. Doalah pada Allah Taala kan. Supaya Allah Taala beri kemenangan kepada kita ni, dia kena siksa. Kan? Nabi kata orang sebelum kamu, kan? Dia ambil dia, ditanam dia sekerat badan, kemudian dia ambil sikat daripada besi, maka disikat badan dia tadi kan, antara daging dengan tulang, sikat sampai mati lah, disikat badan dia tadi kan, dibuang daging daripada tulang, tidak mengubah mereka daripada agama mereka. Tetapi kamu adalah kaum yang kalut ataupun nak cepat, isti'jal. Kan? Semua nak cepat kan. Sabar. Sabar. Itulah dia. Ya. Dia kisah ni kisah zaman Bani Israel ya. Dia bukan Israeliat. Kisah zaman Bani Israel. Kena beza. Bila sebut lafaz Israeliat dengan kisah Bani Israel. Israeliat ni cerita-cerita Israeliat. Yang mana cerita tu kita boleh dengar, boleh terima, boleh tak terima. Tapi bila sebut hadis tentang Bani Israel, dia tak panggil Israeliat.
Hadis tentang Bani Israel kita panggil Israiliyat. Israiliyat ni cerita-cerita yang diriwayatkan oleh sebahagian sahabat yang ambil cerita itu daripada Bani Israel, dari Yahudi, dalam kitab-kitab mereka. Contohnya Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, ini tabi'in. Abdullah bin Abbas, dia ada juga ambil kisah-kisah Israiliyat daripada Ka'ab al-Ahbar lah. Abang ni orang tua lah, tapi dia lewat masuk Islam. Dia jumpa Nabi tapi tak Islam lagi. Bila masuk Islam kemudian Nabi dah wafat, jadi tabi'in, tak jadi sahabat. Di mana apa yang dia buat dia panggil Israiliyat. Tapi apa yang Nabi cerita, dia tak panggil Israiliyat. Hadis tentang Bani Israel. Gitu. Okey, hadis mana saya dah jumpa sini. Dia cerita ya, wa yatawassadu biridaihi. Kan? Saya tak ingat lafaz matan tapi cerita tu dah ada sini. Cuma yang panjang nak cari tadi kan, tak apalah. Tu kisah ringkas lah, tersebut kisah ringkas. Ya. Okey, kita kembali. Kalau boleh ingat dia punya lafaz, sebab lafaz ni hadis banyak sama. Tulis satu lafaz, berpuluh hadis keluar lafaz yang saya tulis perkataan hufira lahu. Dia bagi hadis lain pula yang sama dengan tu kan. Kita kena cari satu dua tiga patah perkataan yang khusus. Oh dia keluar tu cepat. Tu ya. Ni cerita kita tak hafal hadis tu yalah. Hafal cerita ya, hadis tak ingat. Baik. Hadis tak apalah, Quran tak boleh. Quran nak cerita makna tak boleh. Kena baca juga Quran tu baru cerita makna. Kalau hadis tak apa. Hadis kita boleh cerita makna, Quran tak boleh. Beza tu. Quran kena cerita, baca ayat apa yang Allah Ta'ala sebut. Huruf demi huruf. Tak boleh cerita makna. Maksudnya tak boleh baca terjemahan sajalah. Nak cerita ke orang. Kalau untuk pengetahuan kita tak kisahlah. Tapi kita kena baca ayat tu, baca terjemahan. Jangan terus baca terjemahan. Kita kena baca ayat. Sebab terjemahan tu bukan Quran, tu terjemahan. Kalam Allah tu, bahasa Arab tu. Itu cerita. Baik, itu terjemahan bagi Al-Quran. Nak dapat pahala kena baca ayat Quran tu lah. Terjemahan tu kita dapat lah. Kita dapat faham. Kemudian pahala kita nak tadabbur kan. Dapatlah, tapi 10 huruf. Satu huruf 10 hasanah tu. Kena baca Alif Lam Mim. Kena baca. Baru dapat 30. Itu dia. Baik, di sini kami lapangkan dada engkau supaya engkau boleh terima syariat agama dan engkau boleh berdakwah ke jalan Allah dan engkau boleh bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya? Dan mengutamakan akhirat. Dan kamu dapat kemudahan dengan segala kebaikan. Jadi kamu tak jadi sempit. Kehidupanmu, jiwamu tak jadi sempit. Jadi maknanya apa yang kamu buat itu semua kebaikan. Dan akan dapat kebaikan, pahala tadilah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Kita tengok Al-An'am 125. Mana Al-An'am? Atas sekali. Ini 125. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا
كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Okey. Faman yuridillahu an yahdiyahu. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi petunjuk padanya. Tak kisah siapa pun. Yashrah sadrahu. Allah akan lapangkan dada dia. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat kita yang revert to Islam ni kan. Lepas-lepas dia mengucap jadi apa? Menangis. Nangis. Sebab dia rasa kelainan. Dia tak boleh nak cerita kat kita apa yang dia rasa tu. Dia tak boleh nak cerita. Dia menangis. Sebab menangis. Tak tahu. Seronok apa semua dia kan. Tak tahu. Dia rasa kelapangan yang amat sangat. Kebahagiaan yang amat sangat. Tak boleh nak cerita. Dia menangis. Hak tatu penuh badan. Hak badan sadu ni sister ni. Mengucap dia ke masyarakat. Menangis. Yashrah sadrahu lil Islam. Lapangkan dada dia untuk Islam. Wa man yurid, barang siapa yang Allah menghendaki, ayyudillahu, untuk Allah sesatkan dia. A'udzubillah. Dah ada dalam Islam jadi murtad, keluar. Murtad keluar daripada Islam. Kalau Allah nak sesatkan orang tu, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan dada dia tu sempit, serabut. Walaupun kita tengok hakikat dia kan, setiap bulan dapat $120,000 ke sebulan. Macam kita dengar geng-geng Mossad yang Melayu ni kan. Apa nama tu? Dia panggil apa? Spy apa? Israel loh. Ejen Israel. Kan? Mossad yang, tapi orang Melayu lah. Pakai tudung lah. Tengok kata dapat $120,000 sebulan. Tak tahulah. Ha? Tapi habuan lah. Hidup dia pun seronok lah. Tak. Kan? Orang kafir, kaya tak mana pun ni. Memang dia pun serabut kepala. Confirm. Dia pun buat macam-macam nak cari kebahagiaan. Makan dadah lah. Kan? Makan pil tidur lah apalah. Ni. Dadah jadi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama'i. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ini kalau kita fikir balik ayat ni macam cerita sains. Pasal apa? Lagi atas naik lagi sesak nafas tak? Betul tak? Lagi dalam turun lagi sesak nafas tak? Oksigen kurang. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata dia ni naik jalan, naik ke langit. Sempit dada jadi ketat. Tu yang kita bengang apa, naik kapal terbang kan. Dia bunyi tau. Oh, sakit tengok. Sakit ni. Kita mula-mula naik kapal terbang kan. Dia rasa macam nak pecah telinga ni. Rasa nak pecah ni. Pedih. Tekanan kan. Ka'annama yas'adu fis sama'i. Kadzalika yaj'alullahu, seperti demikianlah Allah Ta'ala jadikan ar-rijsa. Ya. Maknanya rijsa ni asal maknanya kotoran, kekejian. Ala alladzina la yu'minun, ke atas orang-orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman jiwa dia lapang. Kan? Ditimpa musibah pun dia sabar. Sebab tu Nabi kita SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh pelik urusan orang beriman. Ini hadis dia betul ya, kalau saya tulis dapat. Kan? Ini pasal ingat. Kalau tak apa tulis lebih ya. Kita tulis. Tak mana? Durah ni. Ini kan? Ni.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni okey, enter pula back ataupun delete kan. Nabi kita ajaban di amril mu'min. Okey, ambil lagi. Ada riwayat Muslim. Nabi kata sungguh pelik urusan orang yang beriman. Pasal apa pelik? Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan dia bagus. Semua. Hak seronok, hak tak seronok, bagus. Macam mana? Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak adalah demikian itu untuk seorang pun, melainkan hanya untuk orang beriman saja. Nabi jelaskan lagi. Nabi kata, in asabathu sarra'u syakar. Kalau dia dapat kesenangan, keseronokan, berita baik, dia bersyukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Naik pangkat. Seronok, buat kenduri. Kan, panggil kawan-kawan mai pasal apa? Kenduri naik pangkat. Jadi kawan-kawan tahniah kan. Seronok. Dah kerja lama tak naik pangkat, tu naik pangkat dia seronok tak kira. Disyukur. Belanja kawan-kawan makan. Ya. Sebab tu nama syukur ni kena belanja selalu. Untunglah. Fakana khairan lah. Hak syukur dia tu itu baik bagi dia. Kan? Untung nama syukur orang tu doa kat dia saja. Syukur. Amin. Kan? Tu mak hantar buah nama hantar syukur. Semua panggil dia syukur. Kan? Dia pun hari-hari bersyukur. Amin, amin, amin. Amin. Amin tak mai. Okay. Itu cerita dia. Baik dia bersyukur. Maka itu lebih baik bagi dia. Pahala. Wa in asabathu sadarra. Bila ditimpa kemudaratan. Sabar. Dia bersabar. Di masjid sembahyang ambil pahala. Keluar-keluar tengok. Lipa tak apa. X5 hilang. Kan? Honda hilang. Kan? Ada kat masjid sembahyang tu kan? Sian buat macam mana? Orang sembahyang dia bawa lari motor. Kau tu keluar-keluar tengok motor tak ada. Allahu Akbar. Ya. Selipar tak apa lagi. Selipar kita beli pula. Selipar mahal 300 tu kan? Jadi sabar. Fakana khairallah. Itulah baik untuk dia. Dia sabar. Tak pahala. Tak ada demikian ni melainkan untuk orang beriman saja. Wah, untung. Dia sedih dapat pahala, dia gembira pun dapat pahala. Orang beriman. Ni. Ya. Jadi Allah Taala sebut sini kita baca Al-Quran tadi kan. Hanya untuk orang beriman. Okey. Kemudian ayat ataupun surah ni Alam Nashrah ni Allah Ta'ala mulakan dengan hamzah soalan istifham at-taqriri, soalan tanya tapi nak kata betul tak? Betul tak? Macam itulah bahasa kita terjemah kata. Tidakkah? Betul tak? Kalau kita ayat kampung kita lah. Betul tak? Kan? Allah dah bagi kau ini. Memang tak nak nafi lah. Betul lah. Ya. Jadi Allah kata, alam. Tidakkah? Ya. Tidakkah maknanya yang mana yang mendengar soalan tadi? Ya. Ya. Dia panggil istifham takrir.
Takriri pengakuan. Soalan yang dalam tu memang kena mengaku. Memang betul, tak payah nak alfi lah. Itu panggil istifham takriri. Alam. Oh tu adakah? Tu soalan kan. Jadi jawab lam tu tidak. Adakah tidak? Jadi tidakkah? Gitu. Jadi maksud dia apa? Apa maksud dia Allah Ta'ala guna alam nashrah tadi. Tu alam. Maksud dia adalah untuk memberi peringatan lah. Supaya apa? Supaya Nabi SAW ni meraihkan. Yura'i ni meraihkan. Al-minnah. Kurniaan. Ya? Kurniaan Allah Ta'ala. Ketika datang rasa tekanan. Apa dia tekanan? Tekanan daripada kaum dia. Ya? Mimma yalqahu min adha qaumin yuridu salahahum wa inqidhahum wa inqadhahum minan nar. Maknanya dia ni sallallahu dia ikhlas nak selamatkan depa, dia nak bagi depa jadi elok, nak bagi depa jadi baik. Tiba-tiba depa bantai dah. Dia tekanan kan? Aku nak tolong hangpa buat macam ni kat aku. Aku tak ada rasa nak bagi satu duit pun apa. Tak ada apa nama kepentingan untuk aku, tak ada. Apa yang aku buat ni kepentingannya untuk apa? Tapi macam ni yang buat kat aku no. Tu perasaan tu dah mari. Tekanan. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat tadi untuk Nabi ingat. Sabut-sabut ni kan. Allah turunkan ayat. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami dah lapangkan jiwa kau? Nak sabut apa lagi? Kami dah lapang dah jiwa kau. Tak payah sabut lah. Kan? Itu maksud dia. Ini. Sebab Nabi menghadapi ancaman, tekanan, penentangan yang dahsyat. Bukan main-main. Macam-macam kesakitan dia buat dekat Nabi SAW kan. Cumanya dia tertahan sebab ada Abu Talib. Dia hormat Abu Talib. Itu pun last kali pun nak bunuh kan. Abu Talib dah mati dah tu. Kan? Jadi pun nak tangan-tangankan Nabi SAW. Ini dia. Jadi Allah turunkan surah ni, ayat ni, alam nashrah laka sadrak. Supaya apa? Supaya Nabi SAW sentiasa bersemangat untuk berterusan dalam dakwah ini tanpa ada rasa duka cita dan kesedihan. Tanpa ada rasa duka cita dan kesedihan. Kan? Sebab Nabi SAW datang bantuan, kekuatan daripada langit. Boleh je Nabi nak doa supaya Pok Mekah ni mampu habis. Boleh ya. Kan? Tapi itukah apa nama tujuan perutusan dia? Adakah itu tujuan dia diutuskan, dibangkitkan? Dah. Kan? Pok ni payah sangat, bom mampu habis semua. Itu bukan tujuan Islam. Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau, hai Muhammad SAW, melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nabi-nabi dulu dia meminta ke Allah. Nasihat tak dengar, ajak tak mau. Ya Allah binasakan mereka. Kata Nabi Nuh alaihi salam, la rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan di atas muka bumi ini satu rumah pun rumah orang kafir ni. Kan? Itu surah Nuh. Surah Nuh. Doa kan dia minta 950 tahun berapa orang dia ikut dia. Kata 8 ke ada 13, ada kata 9. 950 tahun paling ramai
Ada kata 80 orang. Ikut dia. Tapi kita nak tengok dengan masa tu kan. Ni cerita dia. Ni. Dah ajak tak mau, ajak tak mau ni. Ya kan? Habis lah satu dunia. Khilaf, tapi yang rajahnya satu dunia. Ada ulama kita tak kawasan tempat dia lah, tapi yang rajahnya satu dunia. Pasal apa tak boleh baca ayat bawah ni je. Nampak sikit. Duk musim ni lah. Mana refresh kat mana? Ni. Ya. Ni. Dia belakang-belakang lah, belakang-belakang tu. Ni. Ni. Kan dari kata dari bawah ni. Ni. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi ni. Doa dia. Ni dah dijadikan alasan dia tak mau terima syafaat ni. Kan Nabi Adam kata, pergi cari orang lain. Kan? Aku dah buat salah tu. Aku yang buatkan hampa semua turun pada syurga. Pergi cari orang lain. Cari Nuh. Nuh kata, aku tak boleh. Aku pernah dah doa dekat Tuhan untuk kebinasaan atas kaum aku. Kan? Pergi cari orang lain. Pergi cari Ibrahim. Kan? Semua tolak ni. Jangan tinggal di rumah pun. Sesungguhnya engkau Tuhan, kalau kau tinggalkan mereka, kan? Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan malaikat orang yang jahat dan tidak tahu bersyukur. So macam tu kan. Geram dia. Yalah itu ya. Kita ni semua sulalah ataupun leluhur orang atas kapal tu lah. Tak tahulah kita keturunan Nabi Nuh ke, dia turunan orang kabilah-kabilah yang atas kapal tu kan. Tapi seorang daripada mereka lah kita keturunan tu lah. Ya. Dia maknanya dia nak nafikan bahawa dia tak mau bagi syafaat tu lah. Dan dia tahu bukan dia yang bagi syafaat besar tu. Syafaat untuk didirikan al-mizan tu. Kan? Jadi semua Nabi tolak. Tanggungjawab tu. Tak ada orang lain melainkan untuk Rasulullah SAW je lah. Mana lah Nabi lepas tu dah. Kan? Yalah tak tahulah sebab apa tak tahu, Nabi pun tak beritahu punca apa, tapi semua Nabi ditolaklah. Kan? Mungkin sebab diwahyukan pada mereka dah. Wallahu a'lam lah kan. Allah ilhamkan kepada mereka bahawa jangan terima ni. Yang terima hanya seorang aja, yang belakang sekali. Itu. Okey, ini kisah. Banyak lagi lah surah-surah yang lain. Kisah Nabi Nuh ni. Dia dalam Quran ni berselera. Pasal apa? Pasal Quran bukan buku cerita. Mana tahu nanti orang Kristian kau rajin baca Quran. Macam sembang kita. Weh. Sebab Quran hamba ni baca tengah nak seronok baca kisah ni. Tak tahu habis. Tak ada ending. Cerita ni selera dalam Quran. Sana sini, sana sini. Sat belakang, sat awal, sat belakang. Macam mana ni? Kita abang ada weh. Nak tahu tak? Quran ni bukan buku novel. Quran ni buku akidah, buku tauhid. Dan ada padanya cerita untuk pengajaran. Dia pun nak baca cerita A to Z. Mana ada nak beli novel baca. Quran bukan novel. Quran bukan buku cerita. Kitab petunjuk.
Itu maksud dia. Jawab macam tu kalau orang tanya. Kena tahu jawab ya, tidak kita. Macam mana nak jawab? Sungguh juga noh. Sungguh juga noh. Sama ke tu. Kan? Memang betul orang kita ada macam tu. Tak mengaji lah. Kita mengaji tak apa. Dia jawab mana? Quran apa ni? Dia Quran pun baca surah Yasin dia. Yasin dia baca. Itu pun tak tahu makna. Ini dia. Baik. Sikit. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan soalan ni. Tidakkah? Supaya apa? Dengan maksud untuk memperingatan kepada Nabi SAW bahawa Nabi ini diraikan. Dia kena raikan pemberian, kurniaan Allah Ta'ala. Ketika dia datang rasa sempit jiwa daripada penentangan kaum dia terhadap dia tadi. Kan? Dan supaya dia bersemangat untuk terus berdakwah tanpa ada rasa sempit jiwa dan tanpa ada rasa susah hatilah dan bersedih. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 8. Fatir ayat 8. Bawah belakang. Ini atas ni jin. Fatir, waqi'ah, qamar, qaf, zukhruf, silat, ghafir. Ayat Fatir. Ayat 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Okey. Dia kita nak ambil ni. Ambil kat sini ya. Fala tadhhab. Tak apalah kita baca mana yang kita ambil sini. Di sini ya ni. Sampai sini ya yang kita ambil. Okey. Maka apakah pantas orang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Okey. Ini. Kita nak ni. Ini. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan hidupmu dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Mereka tak mau terima seruan kamu, mereka tentang kamu, mereka lawan kamu. Tak payah sedih. Sebab apa? Tu kerja kamu. Tugas kamu kena buat. Hak nak buka dada mereka nak buh petunjuk tu hak Tuhan. Tuhan. Jangan ada sambut bala. Siapa lah kan. Tu ajak mereka, kau ajak kawan-kawan pergi mengaji, tak mau nak mengaji kan. Ajak main masjid surau, ajak main. Siap belanja makan dulu. Ui, malam ni ada makan. Rumah aku pun ada makan. Ni bagus tu pula. Jam. Tapi tak payah jam. Benda ni Tuhan tak bagi lagi kat dia hak tu je. Kita jangan rasa sempit jiwa langsung. Terus ajak kawan, jom tiap-tiap hari dia bersih. Ui, malam ni dah kelas. Jom maya kan. Okeylah, buatlah dulu. Gilah dulu. Kita tengok dia pergi dulu. Sial, pergi dulu. Dia duk kata kat kita, pilah dulu. Pokoknya dia pergi dulu. Kita ajak dia pergi kelas yang jom pergi mengaji. Pilah dulu. Kita tengok dia pergi dulu. Macam mana? Kita dah ajar dah. Jangan kita rasa serabut. Relax. Tenangkan jiwa. Kita maknanya kalau ada seorang-seorang di dakwah ahli sunnah ni bukan nanti ramai. Ustaz ni kalau nak mengajar kan nanti ramai. Ada seorang pun dia mengajar.
Tak nanti 300 orang. Tak nanti 30 orang. Kan? Dia bukan nak glamour kan? Gitu. Jadi maknanya jangan kita susah hati. Allah sebut, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Jangan rasa sedih. Terhadap buat-buat ni tak mau terima ajak, tak mau sedih. Relax. Sebenarnya Allah mengetahui, Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Kita ni bila dah dapat kebaikan, kita naklah orang lain buat baik macam mana kita dapat kan? Kita seronok. Tapi nak buat macam mana? Mereka belum dapat. Kita dapat dulu. Kita dapat dulu. Mereka tak dapat lagi. InsyaAllah mereka dapat lah. Kita tengok mati. Mati dah. Tak dah dapat. Kita kata, tak dah dapat. Sudah mati dah. Dapat apa? Kan? Jadi kita ajar, cerita, bagi tahu. Itu tugas kita. Tugas semua orang iman, orang beriman ni macam tu. Cerita. Sampai ajar. Tak boleh nak cerita, kita pergi bawa ke orang yang boleh cerita. Aku nak cerita kan, aku tak pandai. Jomlah kita pergi cari orang yang pandai cerita. Mari ya. Itu dia. Seterusnya. Qala Ibn Katsir, kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, kita sampai di sinilah. Boleh? Tak boleh pun kena boleh juga. Allah, dia tak dia haram. 11, 23. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.